Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-229 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana kita akan berkongsi dan membaca daripada kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Moga-moga ada pelajaran yang kita perolehi, moga-moga ada sesuatu yang kita boleh bawa dalam kehidupan seharian kita. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat. Saya nampak diorang komen ada Kak Azimah, Syed Ahmad, Anita Maizan, Khatijah Nayan, Safia Sapian, Yaya Lia, Nur Asia Ahmad, Iza Salik, Mazia Tirun, Habibah Abdul Aziz, Wati Hafiz, Karimah binti Abu Bakar, Galik Sprit, Ana Sukaimi, Fatimah Cikmat, Nur Hayati Sulaiman, Nur Ani Ahmad, Asna Darus, Rafiza Abdul Karim, Rohini Ani. Kemudian ada Zaliha Kamaruddin, Siti Jamilah Ahmad Isa, Galik Sprit, Farida Hamdan, Dipah Miko, Jamilah Ihsan, Zuriat M. Hashim, Zahara Alias, Nur Aini Yusof, Hardi Sohaimi, Ruzia Ma'aruf, Faridah Ismail, Samsarina Saifuddin, Tumirah Damiri, Ramlah Dasuki, Rosnah Syarif, dan juga Rohini Ani, Hajarah Zai, Kak Langsu, Nur Aini Yusof, Cik Ba Wasini, Jamila, serta Fazibah Manaf, Rani Idris, Rafidah Mustafa, Haliza I. Rahman, Saadiyah Hasan, Abu Hasan bin Rushdi, dan juga Aisyah Osman, Meriam Ismail, serta Rozita Abdullah dan Zabariyah Muhammad Yusof. Ahlan-ahlan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat semua. Pada siri yang ke-229 ini, kita akan berkongsi berkenaan tentang tajuk yang dibawakan oleh Imam Nawawi, iaitu solat tasbih. Lalu solat tasbih adalah amalan yang mana Imam Nawawi bawakan di sini. Walaupun dinukilkan beberapa pendapat bahawa sebahagian ulama mengatakan tidak ada asas dan juga dalil untuknya, namun Imam Nawawi bersetuju untuk mengatakan di hujung bab bahawa ianya adalah amalan yang boleh untuk diamalkan. Sebab itu mohon sahabat-sahabat buka muka surat yang ke-325. Mohon sahabat-sahabat buka muka surat 325, bab yang ke-15. Mohon sahabat-sahabat bantu catat diorang komen muka surat 325, bab yang ke-15, zikir-zikir ketika solat tasbih. Zikir-zikir ketika solat tasbih. Zikir-zikir ketika solat tasbih. Lalu muka surat 325, bab yang ke-15. Buat atas. Okey. Bab yang ke-15. Okey. Lalu seperti biasa, Imam Nawawi akan bawakan ringkasan berkenaan tentang solat tasbih, dan kemudian Imam Nawawi bawakan dua riwayat tentang solat tasbih, dan Imam Nawawi bawakan juga pandangan ulama yang mengatakan tidak bersetuju bahawa adanya solat tasbih, serta pandangan Imam Nawawi di hujung bahawa ianya adalah sesuatu yang boleh diamalkan. Jom kita lihat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab yang ke-15, zikir-zikir ketika mana solat tasbih. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di sini, sebentar,
kita baca kitab yang asal. Maka Imam Nawawi menulis, rawaina fi kitab Tirmizi anhu qala qad ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairu hadith fi salati tasbih wa la yasihhu minhu kabiru syai' قال وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه. Lalu Imam Nawawi di awal ini menukilkan kata-kata Imam Tirmizi. Apakah pendapat Imam Tirmizi? Imam Tirmizi menukilkan, kami telah riwayatkan di dalam kitab, kata Imam Nawawi, kami telah meriwayatkan di dalam kitab Tirmizi bahawa Imam Tirmizi telah berkata, telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada satu hadis tentang solat tasbih. Lalu ini kata-kata Imam Tirmizi, Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi. Lalu ini adalah kata-kata Imam Tirmizi. Imam Tirmizi menyebut ada lebih daripada satu riwayat berkenaan tentang solat tasbih. Namun, apakah pandangan Imam Tirmizi? Kata Imam Tirmizi daripada sudut periwayatan, namun sebahagian besar hadis-hadisnya tidaklah sahih, kata Imam Tirmizi. Namun semua ini Imam Nawawi dan juga Ibnu Allan akan berikan jawapan. Jika sempat, kita kongsikan jawapannya hari ini bila tiba pada muka surat 327. Kalau tidak sempat, kita akan kongsikan esok. Lalu Imam Tirmizi kata banyak riwayatnya pada waktu itu tidak sahih. Namun kata Imam Tirmizi, Abdullah bin Mubarak dan beberapa ulama lain berpendapat tentang disyariatkan solat tasbih. Bahkan mereka juga ada menyebut beberapa keutamaan dan kelebihan tentang solat tasbih. Lalu, adakah sangkut? Sangkut. Lalu mohon maklumkan jika adakah semua sahabat-sahabat sangkut lain, sebab lain saya tengok hijau, tak ada masalah. Adakah semua sangkut-sangkut ataupun hanya sebahagian? Kalaulah semua sangkut-sangkut, mungkin kita terpaksa tangguhkan untuk esok. Lalu mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat. Okey, Iza Salik kata sangkut-sangkut. Bagaimana yang lain? Okey. Kak Zahra Alia sangkut. Okey. Ramai yang kata sangkut-sangkut. Okey, Kak Khatijah Nayan kata okey. Mak Yang Nur kata jelas. Kak Nur Lili kata sangkut. Latif Abdul Latif, orang yang ketiga, kata okey. Lalu Kak Rodita 4 okey. Abu Bakar, Tuan Abu Bakar okey 5. Nursiah 6 okey. Syed Ahmad okey. Wan Nasrah jelas okey. Melaka okey. Lain okey. Tempat okey. Okey. Bagaimana? Adakah boleh kita teruskan ataupun kita sambung esok? Sebab ramai yang kata sangkut-sangkut. Saya pun tak pasti. Mungkin lain saya. Okey. Lalu adakah patut kita teruskan ataupun kita sambung esok? Sebab sebenarnya pun daripada semalam hujan. Ini pun nak hujan lagi sekali. Lebat. Okey. Lalu pandangan sahabat-sahabat bagaimana? Adakah kita teruskan ataupun kita sambung esok? So ramai yang sangkut-sangkut, bukan seorang dua. Okey. Lalu Kak Haliza kata teruskan. Nurasia pun kata teruskan. Wan Nurul Qalbi pun kata okey. Kak Lili pun kata boleh Ustaz, teruskan. Okey, kita baca lagi sedikit. Okey, lalu Imam Nawawi punya cara, kita kena tengok apakah pandangan Imam Nawawi nanti di hujung bab. Di hujung bab, muka surat 327, Imam Nawawi akan bawakan pandangan beliau bagaimana. Lalu di sini Imam Nawawi nukilkan pendapat Imam Tirmizi. Imam Tirmizi menukilkan kebanyakan riwayat pada waktu itu tidak kuat. Namun Imam Tirmizi menukilkan juga bahawa Abdullah bin Mubarak mengatakan disyariatkan, disunatkan untuk melakukan solat tasbih. Dan Imam Abdullah bin Mubarak membawakan dalil berkenaan tentang solat tasbih. Lalu kemudian Imam Tirmizi membawakan dua riwayat tentang solat tasbih. Dan kedua-dua riwayatnya ada sedikit sebanyak perbezaan tentang cara solat tasbih. Yang selalu
diamalkan di negara kita adalah riwayat yang kedua, iaitu riwayat yang Nabi SAW nukilkan kepada pakcik baginda Abbas yang kita nampak pada riwayat 542. Lalu yang selalu kita amalkan cara solat tasbih riwayat 542. Namun kita akan baca dua-dua riwayat, cuma tengok mana yang sempat. Jom riwayat yang pertama. Riwayat yang pertama ni ada juga orang amalkan, tetapi selalunya di Malaysia diamalkan riwayat 542. Okey, nanti maklumkan kalau ramai lagi yang start. Okey. Lalu kata Imam Nawawi, Imam Tirmizi mengatakan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdah. Beliau berkata telah meriwayatkan kepada kami Abu Wahab. Beliau berkata, aku telah bertanya kepada Abdullah bin Mubarak tentang solat yang terdapat bacaan tasbih di dalamnya. Lalu ditanyakan kepada Abdullah bin Mubarak. Maka Abdullah bin Mubarak menyebut, maka bertakbir. Bertakbir yang pertama ini maksudnya takbiratul ihram. Kata Abdullah bin Mubarak, mulakan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Selepas takbiratul ihram, kata Abdullah bin Mubarak, bacalah doa iftitah. Dan di sini doa iftitah yang diriwayatkan, perbincangan doa iftitah kita dah baca panjang lebar pelbagai riwayat yang ada. Maka di sini Imam Abdullah bin Mubarak menyebut doa iftitah dengan lafaz subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Lalu ini adalah selalu yang diamalkan oleh mazhab Hanafi, dan kita juga boleh amalkan. Lalu ini doa iftitah mereka, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Okey. Lalu ramai yang kata sangkut. Ramai yang saya buka dekat page ke dekat Facebook? Facebook Safi. Buka kat page memang dia sangkut. So abang tengah guna page. Okey. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab ramai yang kata sangkut, kita sambung esok insya-Allah. Nanti saya tengok line saya bagaimana. Nanti insya-Allah. Lalu mohon maaf di atas segala kesulitan, sebab line saya okey, line saya tak ada masalah. Sebab saya buka dekat lagi satu handphone, line saya okey, tapi sebab isteri saya kata ramai yang kata sangkut, maka pada waktu tu kita sambung esok insya-Allah. Insya-Allah. Lalu mohon maaf di atas segala kesulitan. Cumanya saya dah jumpa dah buku yang akan kita baca pada bulan Rabiul Awal, dan kita akan mula 29 hari bulan 9. Cumanya waktu nanti saya minta pandangan sahabat-sahabat bagaimana. Saya prefer waktu pagi. Waktu pagi lebih kurang jam 5 pagi sebelum subuh. Kerana itu waktu yang bagus untuk saya. Tapi nanti kita tengok bagaimana. Cumanya buku kita dah jumpa pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi tahun ini. Kita akan fokuskan kepada tajuk Ghazwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ekspedisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah ekspedisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan kita akan mula mungkin hari Rabu 29 hari bulan 9. Buku tu tebal, tetapi tebal kerana dia banyak gambar. Jadi mudah kita faham tentang perjalanan perang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu buku tu dia berharga RM89. Dan nanti saya akan kongsikan juga gambarnya kemudian, dan kemudian postage-nya lebih kurang RM8 untuk semenanjung. Kalaulah ada yang ingin untuk order awal, maka boleh maklumkan, dan insya-Allah kita akan cuba postkan sebelum 29 hari bulan 9. Saya minta maaf untuk hari ini, saya nak sangat teruskan, sebab kalau boleh saya nak baca satu hari 2 muka. Tapi isteri saya pun kata sangkut, dan banyak yang komen sangkut. Lebih banyak yang sangkut daripada yang tak sangkut lain. Lalu tak pasti bagaimana. Lalu kita sambung esok insya-Allah. Cumanya kalau esok sangkut juga, kita
kita teruskan juga. Sebab kita kena baca sehari 2 muka untuk khatamkan pada waktu yang telah dirancang. Mudah-mudahan insya-Allah. Lalu kalau ada yang ingin untuk membuat pembelian, boleh sahaja tekan link yang berada di ruangan komen. Boleh tekan link yang berada di ruang komen. Nanti insya-Allah kita postkan sebelum daripada 29 hari bulan 9. Link dah letakkan dekat ruang komen. Okey, jumpa lagi. Saya minta maaf kepada sahabat-sahabat kalau ada sedikit sebanyak masalah pada line. Kita habis awal malam ni. Tapi insya-Allah esok kita cuba teruskan. Saya akan pasti bagaimana. Mungkin kita baca kafi sikit kot dekat Unify ni. Kenapa dia asyik sangkut je? Sebab sebelum ni tak sangkut. Tapi dia dah mula sangkut dan sebagainya. Okey, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi.